okey, bagus. Baguslah jadi penganut yang sejatilah kepada agama kamu Alright, okey. Semalam saya ada suruh kamu buat assignment soalan nombor 2, buatkan graf sahaja. Okey, kita buat graf sahaja nombor 2 dan most of you ada yang dah buat dah pun thank you so much. Okey, so lepas ni bolehlah terima kasih Daun Keladi. Lepas ni bolehlah saya suruh buat lagi assignment je kan kalau macam ni supaya kita mudah proses kita punya ni pun akan cepatlah. Okey, so saya semalam kebetulan ada kawan kamu ni, dia suruh saya check dia punya jawapan dia. Okey, saya nak tunjuk yang pertama. Okey, graf yang pertama dulu. Okey, daripada sini kita boleh tengok. Lambat pula bila ni. Okey, ini adalah graf kawan kamu. Saya tak pasti kamu nampak ke tak. Okey, daripada graf ni. Okey, daripada graf ni dia suruh plot. Daripada soalan ni, okey, use graph paper to answer this question. Okay, so saya pasti kamu dah jawab. Okay, saya nak tanya personally, sebelum kamu lukis graf ni, okay, kamu ada tak tengok video saya tu? Ada. Okay, kamu ada perhatikan tak ciri-ciri graf tu macam mana? Ada tak? Mungkin kamu terlepas pandang, tapi tak apa, saya nak tekankan sikit dekat sini. Nanti kita punya saya punya ni lah beberapa pembetulan lah. Okay, so beberapa pembetulan yang saya akan tunjukkan kepada kamu sebab tadi ada juga yang apa ni. Alright, okay, so sekarang the table below records the value. Okay, records the values of an experiment for two variable x and y which are related. Okay, ini soalan basic soalan direct. Kalau linear law ni pada saya dia soalan direct lah. Okay, where P and K are constant. So ini adalah nilai X dan Y. Okay, nilai X, nilai Y ni dia bagi basic Kalau kita plotkan graf, kalau kita plotkan graf untuk yang ini ni, Y against X. Okey, untuk nilai X dengan Y ni agak-agak kan nilai apa yang kita boleh dapat? Agak-agak nilai apa yang kita boleh dapat daripada sini? Straight line ke ataupun linear curve, non-linear? Guys? Straight line. Oi, kalau kita Linear. Non-linear. Kita akan dapat non-linear. Okey, tak tahulah bentuk dia macam mana. Kalau kamu nak explore, okey, kamu lukiskanlah nilai untuk X and Y ni. And then kamu tahu apakah bentuk dia. Okey, apakah bentuk graf ni. Okay, and then persamaan untuk bentuk graf non-linear tu adalah Y over X equals to P over X plus KX. Itu nilai dia. Itu nilai dia, okey. Related. Okey, so ini nilai dia. Ini bukan kan? Siap. Ini tak silap. Betul lah, itu nilai dia. Ni nilai X, Y dia. And then kamu akan dapat curve. Macam mana? Kita tak tahulah. Tapi kalau Y over X saya tak pasti. Sekejap Y over X. Oh, tak apa. Itu tak penting. Tapi dia cakap kat sini dia terus direct. Okey, dia cakap soalan dia cakap Y against X square. So first kita kena cari macam kawan-kamu dia cari nilai X squared dengan Y. Y tak perlulah, Y already given kan. So tak perlulah cari. Yang perlu hanya cari YX square. Okey. So saya nak tanya kamu, titik perpuluhan yang kita boleh gunakan tu berapa? Kalau macam ni kan, macam Y ni, dia just nilai Y saja, so tak ada masalah lah. Dia dah bagi satu titik perpuluhan. Kamu rasalah kalau kita nak plot graf, titik perpuluhan berapa yang paling bagus untuk kita buat?
Okay. So satu je lah. Right, thank you. Okay, and then nilai X squared ni kita dapatkan lah. Macam ni Okay, saya percaya kamu dapat sebab ramai yang dapat straight line tu. Dan kamu akan dapat nilai kat sini So ini Y. Ini adalah nilai Y versus X squared. Okay. Dapat tak macam ni guys? Graf macam ni, dapat tak? Dalam skrin ni. Dapat kan? Dapat. Okay, kalau dapat. Okay, ada tak dia bagi skala? Scale. Tak ada kan? Okay, kalau dia tak bagi scale, so kamu kena pandai-pandai lah estimate dia punya scale. Sebab biasanya kalau soalan SPM, standard SPM, dia akan bagi scale. So kamu kena pandai lah buat. Alright, okay. So kat sini scale dia sebabkan, okay, lagi satu untuk lukiskan, untuk drawkan graf, okay, draw graf, dia mesti 90% memenuhi kertas graf tu lah. At least 90%. So untuk ini betul lah ni. Just nice lah. Okay, 90%. Right. Lepas tu kalau tengok dekat sini, kamu rasa apa kekurangan yang boleh kita komen dekat sini? Apa kekurangan dia? Anyone? Siapa boleh komen kat sini? Apa kekurangan dia? Dia tak panjangkan sampai memintas paksi Y. Okay. Okay, itu jawapan dia Okay guys, untuk linear law ni, any linear law paper 2. Okay, soalan ni akan ditanya hanya di paper 2 sahaja. Okay, hanya di paper 2 sahaja. So, okay, antara benda yang kalau kamu tak tahu pun, tapi kamu kena tahu konsep dia, yang akan ditanya, okay, dia akan ditanya dalam soalan ni hanya dua benda je nanti. Okay, question dia akan ditanya dua benda. Yang pertama dia akan tanya salah satulah. Yang pertama, yang kedua dia mana-mana pun dia akan datang dululah. Okay, yang pertama dia akan tanya gradient. Okay, find gradient. So maknanya kamu kena find the gradient. Nanti saya tunjukkan kamu macam mana kita nak cari gradient dia. Yang kedua dia mesti dia akan kamu kena cari juga y-intercept. Okay, y-intercept. So that means y-intercept ni C lah. So gradient nanti saya tunjuk, tapi y-intercept ni daripada kamu lukis graf tu, kamu kena panjangkan sampai dia menyentuh paksi Y. Paksi Y okey, kalau ikut ini paksi Y lah. Kalau dia Y over X squared ke apa ke, itu lain lah kan. Okey. Okey, itu lain lah. Tapi ini sebab paksi Y, so dia mesti menyentuh paksi Y sebab memang soalan dia klise dan dia akan suruh cari soalan y-intercept. Akan gunakan nilai. Kita akan gunakan nilai y-intercept tu untuk menjawab soalan. So dua perkara ni adalah penting yang wajib dia akan tanya. Okay. So nak tak nak memang kamu kena buat yang ini. Itu maksud dia. Okay, so ada apa ni? Mana graf tadi tu? Hilang dah ke? Alamak. Mana graf tadi? Dah hilang. Okey. Graf jawapan tadi. Tak apa, saya tambah kat sini. Okey. Okey, so ini adalah dia punya pembetulan Semalam kawan kamu tu lepas saya tegur, dia cakap mesti passes through y-intercept. So ini nilai dia. Okay. So ini nilai dia. So nilai ni mesti kamu kena cari berapa nilai dia. Okay. Fine. Okay. So kalau kamu tengok dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Best fight apa? Best line ada apa? Best apa dah guys?
Lupa pula lah. Apa dia? Guys. Best line fit. Best fit. Best line fit ke best fit line ke apa ke? Line of best fit. Line of best fit. Okay. So kalau kamu tengok line of best fit dia, okay, dia tak berapa nak menyentuh sangat. Okay, dia tak berapa nak menyentuh sangat. Tapi okey lah, banyak yang menyentuh dan dia balance kan. Kalau kita tengok kat sini, right, kamu tengoklah kamu punya graf sendiri tu. Okay, ini tak lurus kan. Kalau macam saya ni, saya boleh terus macam ni kan. Okay, so kalau kamu tengok, so ini tak berapa menyentuh, ini sentuh, ini tak berapa menyentuh, ini pun tak berapa menyentuh, ini pun tak berapa menyentuh lah. Itu menyentuh kan. Okay, so kamu kena pandai lah adjust kamu punya pembaris. Okay, kamu pakai pembaris pendek ke pembaris panjang? Panjang. Wajib pakai pembaris panjang, okey? Pembaris panjang ni wajib untuk kamu adjust adjust macam mana, macam ni ke. Okey, macam ni ke, pandai-pandai lah adjust. Okey, sampailah dapat kamu rasa dia best line of best fit. Okey, very good. Okey, now ini je punya ni kan. Okey, dan ini adalah kekurangan dia lah. Okey, take note perkara-perkara yang wajib dicari hanyalah dua sahaja. Okey, dua sahaja yang ini gradient dengan y-intercept. Okey. So sekarang kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia tanya, okey, use the graph. Soalan dia suruh use the graph to estimate the value. Okey, so ada setengah pelajar ni dia gunakan equation untuk menjawab soalan. Okey, dia guna equation untuk menjawab soalan sebab kita dah ada equation. Okey, dia suruh cari nilai P. Okey. So, macam mana kalau kita guna equation untuk mencari nilai P dengan Q? Siapa ada idea? Ini di luar lah. Ini just nak uji kamu punya kemahiran lah. Kemahiran pengetahuan kamu tu. Macam mana kita nak uji? Guys? Substitute value yang dia dah bagi tu dalam equation tu. Kita ada nilai Y, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai Y ni, kita masukkan 2 sahaja, mana-mana nilai Y ni dalam equation ni, kita boleh dapat nilai P dengan K. Secara teori. Sebab ini dia punya equation. Okay. So sebenarnya, graf yang kamu buat tu sebenarnya macam eksperimen matematik lah. Okay, macam eksperimen matematik. Cuma kamu tak buat eksperimen saja untuk dapatkan nilai Y dengan X ni. Okay, eksperimen tak buat tapi kamu dapat nilai X dengan Y tu and then you draw the graph. Okay, and then you estimate. Okay, tapi sebenarnya kalau kita masuk, katakan saya nak masuk nilai pertama dengan nilai ketiga ni kan. 3X 3, Y 4.7. 6X 6, Y 3.6. Masukkan dalam nilai ni, kamu akan dapat dua persamaan and then buat simultaneous equation, dapatlah nilai P, nilai K. Okey? Boleh. Itu saya cakap masukkan secara equation. Tapi soalan dia tidak memenuhi kehendak soalan. Kenapa? Sebab dalam graf tu kamu tak buat apa-apa. Apa maksud buat apa-apa? Okey, dekat gradient ni kamu tak buatkan apa-apa. Okey, dekat y-intercept ni kamu tak statetkan berapa nilai y-intercept tu. Kat situ pemeriksa boleh tahu kamu guna formula ke, guna equation dia ke ataupun graf. Okey, so nilai P Okey, so macam mana kita nak cari nilai P? Yang pertama sekali kita ada Y over X sama dengan P over X tambah KX. Okey, ini adalah equation non-linear macam kamu cakap tadi. Okey, so kita nak menjawab ni, nak menjawab soalan B ni. Faham ke tak ni? Dengar, boleh faham ke tak? Faham. Okey, tapi sebelum nak menjawab soalan soalan B ni, kita ada equation of non-linear. Sedangkan
untuk mencari nilai P dengan K ni, kita ada nilai garis lurus. Okay? Alright, kita ada nilai graf. Pada graf ni kita ada hanya nilai garis lurus yang mana okay, y again x squared. Okay, tapi yang ini kita ada equation okay, y again x. So kita tak boleh lah gunakan graf ni, graf garis lurus ni untuk menjawab soalan daripada equation ni. So apa boleh kita buat? Tukar equation. Kita kena convert ataupun resume. Reduce kan? Reduce ataupun kita convert kepada linear, okay, linear form, linear equation. So dia graf tadi apa? Apa lawan apa guys? Graf tadi apa? Y against X square. Okay. So that means daripada equation ni kita kena make sure okay, Y tu single. So macam mana kita nak buat supaya Y tu jadi single? Dia tinggal Y sahaja. Darab X. Okay, so kita darabkan dengan X. Supaya bila kita expand ni semua, kita dapat Y sama dengan P tambah KX kuasa 2 and then apa kita buat? Kita rearrange. Jadi KX kuasa 2 tambah P and then kita equatekan dengan Y equals to MX plus C. So sekarang ni ini adalah dia punya equation apa ni? Equation apa ni? Linear equation atau linear form. So daripada sini, okay, kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat 1 mark, K1. Bukan K1. Kalau ikutkan ni dia N1. Dapat 1 markah. Graf dapat berapa markah graf? Graf yang kamu buat itu susah ni berapa markah? 8. Bapak 8. 3. 3 markah 3 marks. Okay, so 3 marks markah yang kamu akan dapat. Okay, markah yang pertama adalah kamu plot ini semua betul. Semua plot ni kamu plot ni betul. Okay, so K1 kamu plot betul. K1 lagi ni kamu punya scale. Okay, scale kamu. Dan K yang last kali base of line of best fit. So 3 ni lah yang akan dibuat. Okay. Kalau bukan scale pun, okay, semua yang kamu plot ni betul. Dia boleh dapat 2 markah. Okay. Scale betul dan plot ke semua 5-5 tu betul, dapat K2. Macam tu faham? Okay. Dapat 3 markah. Campur ni 1 markah. Alright. Dah dapat berapa dah tu? 4 markah dah. Okay, seterusnya kita nak cari P. Okay, apakah nilai P? Y-intercept. Yes. Very good. Y-intercept. Sebab tu kamu kena cari. Saya tak tahu Y-intercept dia berapa. Okay, siapa boleh share dia punya Y-intercept? 5.05. Ada yang cakap 5.05 lagi? Ada tak? Selain daripada tu ada tak? Ini dia dapat 5.5. Husna berapa? 5.025. 0.25. Dahsyat gila. 5.025. Weh, dahsyat ni. Ataupun 5.1. Ada yang cakap 5.1. 5.1. Lagi? Ada tak? 5.05.
Ada yang dapat 5. 5 pun ada yang dapat. Okey, lagi ada tak selain daripada tu? 5.10. 5.10. Sama dengan ni. 5.10. Okey, lagi? Lagi ada tak? Okey, ini je lah kita ambil kan. Okey. So at least sekurang-kurangnya bagi 2 titik perpuluhan pun tak apa. 5 ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kalau 5.025 ni memang dahsyat lah saya tak tahu skil apa yang digunakan 5.025 memang dahsyat lah 3 tempat perpuluhan buat graf tu memang dahsyat lah. Tapi kalau boleh buat 2 tempat perpuluhan is okay. Alright, so daripada sini kita pun jawab lah. Okay, 1 P sama dengan 5.10. Macam tu lah. Kita ambil yang ini. 5.10. Okay, so macam mana pemeriksa tahu kamu punya 5.10? Kamu kena statekan lah kat sini. Dekat sini ni, right? Dekat sini ni kamu statekan. Okay, C sama dengan berapa? Tulis saja. Ataupun kamu buat macam ni lah, tanda macam ni. Maknanya itu adalah C kan? Buatkan, tandakan C. Okay, K. Yang kedua, saya nak tanya, K tu nilai apa? From the linear equation. Gradient dia. Gradient. Nampak tak C? Okay. Dua benda ni memang wajib dia tanya. Dua benda ni memang wajib. Memang dia wajib akan tanya. Tak ada benda lain yang akan tanya selain daripada y-intercept dengan gradient. Okay. P ni y-intercept lah. Dua benda ni dia tanya. Kalau soalan real life situation, soalan kebat, keluar linear law ni, keluar soalan kebat, kamu kena faham yang dia akan tanya, basic question dia akan tanya. Apa dia yang pertama? Y-intercept. Y-intercept. Lagi satu? Gradient. Gradient. Okay, thank you. So, dua benda ni. Okay, so nak cari gradient, pemeriksa akan tengok apa? Okay, pada graf kamu ni, kamu kena lukiskan right angle triangle. Itu memang wajib. Dia tak ada markah. Tapi dia adalah guideline untuk kamu dapat K1. Okay, macam mana buat ni? Okay, kamu boleh lukiskan gradient tu sama ada right angle triangle tu di atas ataupun di bawah. Yang paling penting, okay, bila kamu buat right angle triangle sini, okay, nilai pada dua titik ni, kita kena tepat lah. Okay, dua titik ni kita kena tepat sebab kita nak cari dia punya gradient. Setakat ni faham? Setakat ni boleh tak? Faham. Boleh Okay, so macam mana kita nak cari ni Okay, so kalau biasanya lah pelajar kalau dia senang, kalau kamu tengok dekat titik sini 64 dengan 2.5 dan juga kalau ikut graf saya ni lah, graf kawan kamu ni dengan 9 4.7 ni, okay, dia macam menyentuh garis tu kan. Okay, so kamu panjangkan dia macam ni. Right, panjangkan dia macam ni. Okay, bukan panjangkan, kamu gariskan. Okay, supaya terbinanya right angle triangle pada dua titik ni. And then buat macam ni. Ni wajib lukis wajib. Okay, compulsory untuk kamu apa wajib gariskan. Saya tulis dalam bahasa Melayu lah Okay, wajib untuk kamu gariskan make sure dia tegak dan juga melintang tu tepat macam ni. Wajib lukis. Wajib gariskan. And then buat right angle triangle lah, menunjukkan kamu ni dalam mood nak mencari gradient. So dekat sini gradient dia saya ini berapa 4.49 dengan berapa tu? 3.0. Okay. 3.0. Ni 2.5. Kawan kamu dapat 2.5 .
Okay, so 2.5 tolak. Apa pula 2.5 tolak? Atas lah kan. 4.7 tolak 2.5 bahagi 9 tolak 64. 64 kot. 2.4 65. 64. So kamu akan dapat negatif berapa tu? Tolong kira. Negatif berapa kamu dapat tu? Guys. Berapa tu? Negatif berapa tu? Negatif 0.4. 0.04. Negatif 0.04. Okay, negatif 0.04. Okay, so kamu boleh lukis pada graf ni, okay, ataupun pada kertas A4 yang lain lah. Okay, untuk mencari ni. Ni. Oh, no. Sekali dengan garis ni sekali dia ikut ni. Okay. So M, okay, sebabkan M tu adalah gradient, M sama dengan, so kamu pun therefore K sama dengan negatif 0.04. Macam ni kita nak jawab dia perkaitan antara graf ni dengan benda yang kamu nak cari ni. Okay. Setakat ni boleh follow tak? Laju sangat ke? Boleh. Boleh. Boleh Okey, kena tulis Ni Jia Najiha ni siapalah pula ni? Kau baru masuk 8.42. Weh, siapa Jia Najiha ni? Dah melampau sangat. Saya terlelap, sir. Terlelap, maaf. Terlelap. Itulah lepas subuh jangan tidur. Rezeki tu mahal. Contohnya macam ni lah. Okey. Okey, so setakat ni faham setakat ni boleh faham Okey, dua benda yang kita nak cari ni. Okey. So sama ada kamu buat pengiraan ni di graf ataupun pada kertas ni lah. Okey. So macam mana dapat markah? So ini kita dapat K1, N1 je. Bukan K1, N1. Okey, ini N1. Okey, so nak dapat, pengiraan nak dapat ini K1, dia kena refer kepada graf. Okey, kalau ada garis right angle triangle ni, kalau ada right angle triangle ni baru boleh dapat K1. Okey, baru dapat K1. Refer graph C right angle triangle. Okey, C right angle triangle. Kalau ada baru dia bagi K1. Let's say kalau tak ada. Okay, let's say kalau tak ada right angle triangle ni, agak-agak K1 boleh dapat tak? Guys, K1 ni boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Okay, tak boleh dapat K0. Kamu akan dapat K0 walaupun jawapan dia betul negatif 0.04 N0. Faham Ingat tu kalau K0 N0 walaupun jawapan dia betul So ini N1. Dah berapa dah markah yang dapat ni? 3 campur 7. So 7. Alright. So dapat 7. Okay, last but not least. Soalan nombor 3 Okay, X, find the value of X which satisfied the simultaneous. Okay, so ini simultaneous ni and Y sama dengan 2. So macam mana tu kita nak cari tu? Okay, so siapa idea how to solve question 3 ni? Roman 3 ni. Any idea? Saya nak tanya idea kamu ni. Right? Sir, line saya teruk sangat. Tak boleh dengar sir sebab lag. Alamak ai. Okey, tak apa. Mana yang rasa line dia lag apa semua tu nanti macam biasalah. Saya akan share apa? Video.
Video. Substitute. Recording. Okay, thank you. Okay, ada jawapan substitute. Idea dia substitute. Okay, saya cakap kalau ada graf, kita tak boleh substitute. Soalan ni dia termasuk dalam use graph to estimate. Okay. Sebab apa dia ni? Gantikan substitute tu sama lah, pandai. Okay. So, bukan apa, saya tanya idea kamu ni kan, nak tengok idea kamu. So, kalau kamu tersalah bagi, bukan tersalah lah, kalau idea tu tak kena, saya akan explain. Bukan maksudnya kamu tak pandai, faham? That's why saya tanya idea. Alright? So, substitute tidak boleh digunakan sebab soalan dia masih tertakluk kepada use the graph to estimate. So that means untuk linear law paper 2 ni, okay, kamu kena faham dia macam semua kerja-kerja yang kita buat semua dah dekat graf, menggunakan graf tu. Tidak penat je kita lukis. Okay, lagi idea, any idea macam mana kita nak selesaikan soalan 3 ni? Which satisfy the simultaneous equation. So how guys? Macam mana? Tengok je graf. Tengok je graf. Okay, apa yang perlu? Selain daripada tengok, okay, memang kita tengok graf tu. Okay, kita sama-sama tengok graf tu. Tengok je, seminit tengok. Okay, jadi apa-apa tak? Plot y equals to 2 dekat graf. Ini menarik ni idea ni. Aini Akilah cakap plot y equals to 2 dekat graf. Bagi kena line. Alright. Itu idea tu yang saya nak. Okay. So maknanya kita, mana apa yang best? Warna hijau. Okay. Ini y sama dengan 2. So kita gariskan. Kamu tahu kalau y sama dengan 2, kita boleh gariskan macam ni. Right. Nak accurate sikit. Okay. So ini y sama dengan 2. Okay. So kita tengok dekat sini. Dia nak nilai apa? Nilai X kan? Okay. So, kamu tengok y yang intersection ni. Intersection point. Intersection point ni. Okay. Berapa nilai dia? Berapa nilai pada intersection point tu? Siapa yang boleh beritahu saya? Daniel Hakim baru masuk. Aduh, Oi, Daniel Hakim. Daniel Hakim. Takkanlah sebab line. Okey, siapa boleh bagi nilai? Dekat sini 76. Okey, ada yang 76. Ada tak selain daripada 76? Weh, Daniel Hakim. Line tu tak payah dot-dot je. Tak payah dot-dot. Gariskan aja. Okay. Tak payah nak dot-dot-dot. Ingat ni apa? Pollen ke? Polka dot. 78. Ada yang 78. Lagi ada 77. tak? 77. 77. Lagi. Ada? 77.5. Alright. Okey dah, cukup lah. Banyak-banyak pun. Kamu bukan nak beli pun kan. Si Daniel Hakim ni tak menjawab lagi. Weh Daniel Hakim. Apa ke kau lambat? Kau subuh ke tak subuh pagi tadi ni? Masuk kelas pun lambat. Sorry. Hantu siang kau ni. Okey. Dia terkeluar se. Ni ada tu Okay, so 76 ni semua-semua ni, ini adalah nilai apa? Nilai apa? Nilai X. Kawan kamu cakap nilai X. Logik tak ini nilai X, guys? Logik tak ini nilai X? Okay? Sebab kalau kamu tengok nilai X yang dia bagi kan, nilai X, mana soalan dia? Nilai X yang dibagi sebenarnya tak adalah sampai 70 lebih. Cuba tengok ni. Nilai dia 3, 5, 7, 8, 9.
Ini cuba suddenly tengok 76. So agak-agak kan, 76, range 76 ke 78 ni nilai apa? Nilai apa guys? X square. Yes, nilai X squared. Tapi dia nak nilai X. So untuk yang ketiga ni, kamu kena stated nilai X squared sama dengan, katakan saya nak ambil 76 lah. Katakanlah 76. Okay, kamu kena ingat sebab soalan ni, ni Naufal Aiman ni, Masya Allah. Hai. Benda-benda ni saya kena tulis ni. Yang lambat ni. Daniel Hakim dengan Naufal Aiman. Naufal Aiman, jawab sikit. Respon sikit. Naufal Aiman. Mengganggu betul lah. Hantu siang. Okey. Okey, yang penting masuk. Yang penting masuk. At least tahu apa yang berlaku. Okey, so katakan 76. Kenapa saya ambil 76? Okey, untuk dalam skema linear law, sebab dia based on kamu punya graph. Okey, kalau kita tengok C, jawapan C tadi pun banyak range. Dia ada banyak nilai. Okey, sebab ini human error. Human error. Yang dekat intersection ni pun, dia pun ini alright, ada range dia. So that means dekat skema pun nanti dia akan ada range dia. Okay, dia akan ada range dia. So jangan risau, oh saya punya tak betul, tak sama dengan tak sama dengan skema. Kalau skema dekat, kalau kamu tengok dekat mana ni, dekat buku-buku apa semua, dia bagi satu jawapan je. Tapi kalau skema yang betulnya, okay, dia akan bagi range. Jawapan dia dalam range. Ni lagi satu Andina Aina ni, Masya Allah, perempuan. Okey, berapa banyak gap selalunya? Okey, range dia plus minus. Tengoklah kalau satu tempat perpuluhan macam ni je. Okey, 0.1. Kalau 2 titik perpuluhan 0.01 macam itulah, plus minus. Okey, 0.01 ke 0.03 macam itulah. Ini 0. Okey, 03, ini 0.003. Macam itulah kalau 2 tempat perpuluhan lah. So ini dia punya range jawapan dia lah. Tambah tolak. Okey, range dia. Range skema. Okey, skema dia. So kamu kena ni lah. Tapi jangan risau. Yang penting solid lah. Best fit, best line of best fit tu kena bagus. Okey, therefore X sama dengan square root 76. Jangan letak plus minus pula. Kenapa tak logik plus minus? Kenapa tak logik plus minus? Sebab dia punya graf tak ada negatif. Tak pasti pula saya. Okey. Sebab graf lah kan. Sebab kita menggunakan graf. So dapatlah jawapan dia berapa. Okey. Ini guna kalkulator boleh 3 tempat perpuluhan. Berapa? 76 square 76. 8.718. Macam itulah. Kalau square root 76. Okey. 8.718. Okey. Thank you. Alright. Kalau dekat sini kan, kalau nak kira kan, ini K1, ini N1. Baru 9 ni rasanya. Saya terlupa. Kamu cari X squared ni, kamu akan dapat N1. Cukuplah semua 10 markah. Okey. Ni kamu buat jadual ni, walaupun kecil macam ni, ada markah ni. Boleh dapat. Macam tu. Okey. Nampak Kalau dia suruh cari dua nilai, X squared dengan Y squared katakan, kamu akan dapat, tak terpulang lah. Mungkin ada N1, mungkin dapat N2. Macam tu lah. Okey. Dapat tak? Faham tak? Sekarang ni dah faham tak macam mana nak cari ni?
Faham. Faham. Okay, Faham. Alright. So nanti saya tengoklah. Kamu nak ke nota ni? Boleh juga sir. Okay, nota ni saya share sekarang dekat grup. Oi, Andina. Andina mana Andina? Okay, so sekarang ni situasi dia waktu SPM. Saya just bagi tahulah nak share. Okay, situasi dia waktu SPM. Okay, kertas graf ni akan diberikan di hujung belakang sekali kertas 2. Okay, dia akan bagi hujung sekali kertas 2. Tu format dia lah. Dia warna biru. So buat dekat situ, apa-apa semua buat dekat situ. Kalau kena koyak, kamu koyakkan. Okay, and then kamu sertakan sekali dengan test pad, jawapan test pad ataupun booklet yang dibagi. Okay, ini situasi dia. So saya sarankan kalau keluar soalan ni, okay, satu buat dekat booklet untuk jawapan macam ni. Okay, untuk jawapan ni. Okay, lepas tu kertas graf ni jangan kamu bawa balik pula nanti dalam SPM lah tahun depan. Biasanya dia bagi kat muka surat belakang. Okey, ada apa-apa soalan? Guys, ada apa-apa soalan tak? Okey, so kita akan masuk balik pukul berapa? 9 berapa Sekejap 9 suku. Kita habis pukul berapa ni? Oh, kita habis pukul 9. Okey, 9 suku kita akan masuk balik. Alright, untuk tak nak lah 9 suku. 9.30 boleh. Kita masuk 9.30. Okey, tapi kamu sambung dengan soalan mana Soalan mana saya nak kamu buat ni? Soalan ni log ni. Ui, ni mencabar ni. Kalau buat ni makan masa juga. Okey, so saya nak kamu buat ni. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 A dengan B. Kita masuk log payah ni. Saya tengok log je payah. Okey, kita continue at 9:30. Kita masuk balik. Untuk kita bincangkan jawapan ke apa ke, nak tengok ke apa ke. Alright? Sebab ada yang cakap kat saya saya ajar terus 2 jam kan. So kalau maknanya saya tak pastilah kita boleh mula ke tak koordinat geometri. Tapi mungkin saya akan sentuh sikit untuk bagi assignment ke apa ke kan. Latihan sikit-sikit ke, ulang kaji ke apa ke. Ini kenapa ni? Right? Okay, so 9.30 kita masuk boleh? 9.30 tapi make sure kamu dah siap. Kamu dah siap soalan nombor 3 ni. Macam ni supaya senang kita nak bincang dan kita boleh masuk dengan topik baru koordinat geometri. 9.30 kita masuk Okay, I think that's all for now. Thank you kelas. Kita masuk pukul 9.30